Okay class, let's see topic 6, circular motion. So here boleh tengoklah gambar-gambar contoh circular motion. Ada roller coaster, lepas tu ada jalan yang macam selekoh macam tu, and then peredaran satelit lah, okay, mengelilingi bumi. So itu juga adalah circular motion. Okay, so ini adalah contoh-contoh circular motion dalam kehidupan seharian kita. Okey, jom kita tengok subtopiknya. Yang terlibat adalah definition, uniform circular motion, dan yang ketiga centripetal force. Baik, so 6.1 adalah berkenaan apa itu uniform circular motion dan converting unit antara degree, radian, revolution dan rotation. Revolution atau rotation. Revolution, rotation tu sama maksud lah sebenarnya. Okay, so kita tengok 6.1 dahulu. Kalau dia cakap describe uniform circular motion, kita describe yang ni lah. Apa itu uniform circular motion? Kita describe uniform circular motion is actually a motion in a circle at a constant speed. So yang ni lah. Okay, circular motion ni adalah pergerakan dalam bulatan. Okay, so apa-apa pergerakan dalam bulatan itu adalah circular motion lah, dan at a constant speed. Kalau tak constant speed, tak kira circular motion. So at a constant speed. So again, circular motion tu adalah apa? Circular motion tu adalah motion in a circle, pergerakan dalam bulatan at a constant speed. Okay, so ni dia tunjuk contoh lah. Ada bola bergerak secara dalam bulatan, kan, bergerak secara dalam bulatan. Katalah dia bergerak daripada original point ni, dia bergerak sedikit sebanyak theta. So dia punya pergerakan ni adalah S lah. Okay, S tu adalah dia punya circular arc, dia punya lengkungan bulatan dia lah, S tu. Lepas tu R ni adalah jari dia, radius dia. Kemudian theta ni adalah angle antara R dengan original position dia lah. Okay, dan dia punya unit mesti dalam radian. Okay, theta ni unit dia mesti dalam radian, dia tak boleh dalam degree, mesti dalam radian. Unit dia dalam radian. Radian tu macam mana? Radian tu pi bersamaan 100, pi radian bersamaan 180 degree. Macam ni. Pi radian bersamaan 180 degree. So kalau nak tukar pi radian, bahagi dengan 180 lah. Okay, so dapat dalam unit pi. Okay, so ni kalau nak tukar dalam radian. So kalau 2 pi radian sama juga dengan 360 degree. Maknanya satu putaran bersamaan 2 pi. Kalau separuh putaran bersamaan pi. Okay, kita tengok maksud linear velocity ataupun tangent velocity. Katalah kita ada pergerakan dalam bulatan tadi, kan. Ni pergerakan dalam bulatan. So katalah bola ni lah yang bergerak dalam bulatan. Okay, so lukis dengan ada warna kuning tak? Warna kuning. Okay, katalah bola ni bergerak dalam bulatan. So yang kuning ni adalah pergerakan dia lah. So ni kita namakan dia V lah. Okay, V tu adalah tangent velocity, tangential velocity. Tangent tu adalah velocity di titik yang kita ambil tu. Okay, kan dia sepanjang-panjang ni ada orang kata ada bola ni, kan. Ambil satu titik. Okay, ni pun bola, ni pun bola. So ambil satu titik dan lukis dia punya tangent. So ni dinamakan tangential velocity. So ambil satu titik,
buat garis, buat anak panah kuning. Ambil satu titik buat anak panah kuning. So nampak dia punya V dia tu. V ni adalah tangent velocity. So nampak dia punya orang kata apa nak kata, direction dia tu berubah-ubah kan. Direction berubah-ubah. Dia nilai dia constant tapi direction dia berubah-ubah. Tak, tu yang dia cakap tu. In a uniform, tu yang dia cakap kat sini. In a uniform circular motion, magnitude dia constant. Magnitude of velocity tu constant tapi direction dia tu berubah-ubah, changing. Berdasarkan lukisan kita pun kita nampak lah direction of V tu berubah kan. Ikut titik bola tu berada lah. So itulah yang dikatakan lah dalam ni. Dia kata magnitude of velocity tu constant tapi direction dia tu yang change. So unit velocity samalah ms negatif 1. Okay. So tangent velocity ni dia punya dia punya angle dia dengan radius tu, katalah ni titik tengah kita. Dia punya angle dengan radius tu adalah 90 darjah lah. Okay. Dia punya angle dengan radius tu 90 darjah. Sorry. 90 darjah. Okay. So boleh lukis sendiri, ambil kertas, lukis sendiri, tengok. Baru nampak. Macam tu. Okay. So dia punya angle dengan radius tu 90 darjah. Okay. Tu cakap apa lagi? Dia cakap period. Period tu apa? Period ni adalah time taken untuk complete one oscillation. Maksudnya satu putaran lengkap. Nak habiskan satu putaran lengkap ni adalah period. Okay. Period tu untuk kita completekan satu putaran lengkap. So unit period macam biasalah, second, sebab dia time kan. Kalau frekuensi pula, frekuensi ni adalah satu bahagi period tersebut lah. Okay, dia adalah number of revolution to complete in 1 second. Nak tahu kekerapan dia dalam satu saat, berapa kali dia berputar dalam satu saat. So bahagilah satu bahagi dengan period tadi tu, dapatlah frekuensi. So unit frekuensi adalah Hz ni, Hertz, ataupun S negatif 1 lah unit dia. Okay. Okay, so ni sedikit nota di bawah. Dia kata for an object make one complete oscillation ataupun one complete motion. Oscillation tu maksud putaran lah, samalah dengan circular motion. Distance travel bersamaan dengan 2πr. 2πr ni apa? 2πr ni adalah circumference. Circumference tu maksud dia ukur lilit lah. Ukur lilit bulatan. Circumference of circle. Kan? Ukur lilit bulatan ni, kalau kita belajar matematik, ukur lilit bulatan ni bersamaan juga dengan 2πr. So distance travel, maksudnya sepanjang-panjang bulatan ni, dia punya distance travel untuk satu bulatan ni bersamaan dengan 2πr lah, distance travel. So kalau soalan tanya, kena cari pakai formula circumference lah, formula ukur lilit. Okay. So ni ukur lilit biasalah, ukur lilit bulatan yang matematik tu. Time interval untuk complete one oscillation adalah one period yang tadi tu lah. Okay. Okay, so ini 6.1 ni dia lebih kepada orang kata nak perkenalkan kita pada terms-terms yang terlibat dalam topik 6 ni lah. Okay, kemudian tadi kita dah tahu kan, kalau nak cari distance travel ni sama juga dengan circumference tu kan. Circumference of circle, ukur lilit bulatan, iaitu 2πr kan. So 2πr jadilah 2πr bahagi dengan time interval, which is bahagi dengan t lah. Ataupun tadi t itself tadi adalah 1/t tadi adalah f kan. That's why dia jadi macam ni lah, sama ada 2πr/t ataupun 2πrf lah. Okay.
Sebab 1/t tu adalah F, kan? Okay. Lepas tu omega apa? Kalau omega ni, maksudnya angular frequency omega ni. Kalau soalan dia tanya angular velocity atau angular frequency, formula dia ni lah, 2π/t atau 2πf. Ni awak kena hafal tau. Okay. Kalau velocity satu lagi, selain 2πrf ni, kita boleh juga katakan dia adalah r omega. So, ada 3 lah formula velocity. Dia sebenarnya benda sama, tapi bila kita substitute derive tu yang dia nampak berbeza. Okay, so 2πr/t atau 2πrf atau r omega. Okay, kalau omega saja yang ni lah, 2πf atau 2π/t. Okay, so unit ni tadi kita dah tengok kan. Tapi ni ulang balik lah. Pi radian bersamaan dengan 180 degree, 2π radian bersamaan 360 degree. Separuh bulatan unit dia adalah pi radian ataupun bersamaan 180 degree kalau bulatan penuh. Kalau bulatan penuh 2π radian lah. 2π radian atau 360 degree. Cepat. Dah. Okay, 6.2 adalah berkenaan centripetal force. Sebenarnya business circular motion ni ada dalam 6.2 ni lah. Okay, soalan dia lebih kepada centripetal force lah. Kalau 6.1 tu jarang jugalah dia tanya. Kiranya 6.1 tu dia akan ada dalam soalan 6.2. Okay, so at the end of this chapter, student should be able to define apa itu centripetal acceleration dan solve the problem related to centripetal force. Okay, so jom kita tengok centripetal acceleration tu apa. Okay, centripetal ni dia adalah benda yang berlaku dekat tengah lah, centripetal. Okay, centripetal acceleration, dia punya simbol adalah AC ataupun AR. Kadang-kadang kita panggil dia radial acceleration, kadang-kadang kita panggil dia centripetal acceleration. So, dia berada dekat mana? Dia berada di dekat tengah lah. Okay. So, contohnya ni bulatan, kan? Pergerakan dalam bulatan. Lepas tu katalah bola lah bergerak dalam bulatan contohnya. Okay, lepas tu tadi kita belajar lukis dia punya tangent. Tak nampak yang ni. Kita lukis. Kenapa cantik? Pink lah. Pink. Okay, so ni tadi kita belajar lukis velocity dia kan. Okay, so ni adalah tangent velocity. Okay, kat mana tangent acceleration tu? Tangent acceleration tu kat sini. Kat sini. Dia anak panah ke dalam. Anak panah dia kat center. So ni adalah centripetal acceleration. Okay. So dia kata apa? Centripetal acceleration is an acceleration moving in circular path. Whose direction is toward the center. And magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. So centripetal acceleration ni dia punya direction towards the center, dan dia punya magnitude ni adalah V square over R lah dia nak cakap ni. So ni formula untuk centripetal acceleration, ataupun ni pun boleh kita pakai. Okay. Omega ni adalah angular frequency atau angular velocity lah. Okay, V ni linear atau tangent velocity, R tu radius. So ni adalah kedudukan AC ni towards the center. Ni tahu ni AC ni towards the center.
Okay. Okay, so ni pun sama lah. Ni yang dia lukis lah. So, boleh nampak AC tu towards the center, towards the center, towards the center lah. Ni semua AC. Okay, AC memang towards the center. So, dia kata apa kat sini? Magnitude of AC ni constant, tapi direction dia changes. Okay. Magnitude of AC constant, tapi direction dia changes. Okay.